Mak dapat panggilan haji tahun ni. Tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah. Servis pun bagus, berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak. Haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Situ Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini, alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM untuk segmen tajaan pada petang ini bersama Felda Travel. Dan alhamdulillah kita ada bersama untuk petang ini Al-Fadhil Ustaz Haji Fahrul Muhammad Joy adalah seorang penulis dan pendakwah tanah air yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau merupakan pembimbing dan motivator yang bakal bersama jemaah Haji Felda Travel tahun ini. Kita mengalukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz, sihat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan juga turut bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Nasib Zawawi, merupakan pengarah urusan dan master trainer di Fitrah Perkasa Sedia Berhad. Beliau juga akan menjadi pembimbing dan motivator bagi jemaah Haji Felda Travel. Beliau merupakan penulis buku bertajuk Haji dan Umrah Tidak Diangkat ke Langit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Selamat datang ke Radio IKIM. Masya Allah. Saya seronok juga bertemu untuk hari ini. Orang-orang hebat, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini kita nak bercakap tentang Felda Travel. Dan boleh terangkan latar belakang serba sedikit Felda Travel dan pengalaman sebagai pengelola jemaah haji. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati DJ Datin Amona, Ya, Ustaz. sahabat saya Ustaz Fahrul. Alhamdulillah, bila menyebut Felda, kebanyakan orang terbayang buah sawit aja. Ya. Kan? Ya. Felda ni buah sawit. Tapi sebenarnya Felda ada Felda Travel. Ya. Felda Travel ni sebuah agensi umrah, haji dan pelancongan. Ya. Ya. Dan dia merupakan anak syarikat milik FJV Holding. Ya. Cuma kadang-kadang setengah orang boleh sebut Felda Travel, apakah ini untuk orang Felda saja? Jadi hari ini kita nak beritahu bahawa Felda Travel sebenarnya bukan untuk orang Felda saja. Ya, dia merupakan travel yang dibuka untuk publik. Ya, sama ada untuk urusan haji, urusan umrah, urusan pelancongan, ya, dibuka untuk semua masyarakat, ya, di negara kita ini. Dan kalau kita nak lihat kepada pengalaman lah, ya, pengalaman Felda Travel. Felda Travel ini telah berpengalaman membantu ribuan jemaah haji Malaysia, ya, atas nama pakej Haji Felda Travel, ya, bermula sejak tahun 2007. Maknanya kalau sekarang ni dah 15 tahun dah, ya, Felda Travel memberikan servisnya, ya, kepada jemaah haji. Tahun ini, alhamdulillah, tahun 2023, sekali lagi Felda Travel diberikan lesen dan kepercayaan oleh Lembaga Tabung Haji untuk terus mengelola jemaah haji Malaysia ni, ya. Jadi alhamdulillah Felda Travel termasuk salah sebuah daripada 23 agensi yang diberikan lesen untuk menguruskan haji pada tahun ini. Dan alhamdulillah, untuk pengetahuan, kota haji Malaysia tahun ini, ya, Malaysia dapat 31,600 jemaah insya-Allah. Dan insya-Allah lah, ya, Felda Travel bersedia untuk menyantuni jemaah melalui pakej Felda Travel.
Itu sajalah sekadar pengenalan awal. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penerangan ini. InsyaAllah semoga semuanya berjalan lancar bersama Felda Travel ini. Itulah baru nak tahu. Rupanya Felda ada travel ya. Alhamdulillah, senang insyaAllah. Dan untuk waktu ini Ustaz, ada yang dah mula bertanya bagaimana kita nak menghubungi Felda Travel atau kita nak tahu aktiviti di Felda Travel tu bagaimana? Untuk mengetahui ataupun untuk mengikuti pakej Haji Felda Travel, kita minta tuan-tuan terus kepada laman sesawang www.feldatravel.com.my ataupun WhatsApp di talian 019 279 0022. Sekali lagi, www.feldatravel.com.my ataupun WhatsApp di talian 019 279 0022. Ya. Boleh hubungi insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini Ustaz dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mak dapat panggilan haji tahun ni. Tapi mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah. Servis pun bagus, berbaloi. Betul ke Man? Betul mak, haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk segmen tajaan pada petang ini bersama Felda Travel. Dan alhamdulillah masih bersama di konti IKIM bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Bahrul Muhammad Joy dan juga Ustaz Haji Muhammad Nasib Zawawi. Dan untuk petang ini kita nak dengar suara Ustaz Bahrul. Lama tak dengar suaranya, Masya Allah. Ustaz, mungkin untuk waktu ini boleh Ustaz kongsikan kelainan dan fokus yang dibawa oleh Felda Travel untuk pakej haji tahun ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang dimuliakan Datin Mona, sahabat saya Ustaz Muhammad Nasib serta para pendengar radio IKIM yang dikasihi sekalian. Memang kita cuba membuat yang terbaik pakej bersama Felda Travel ini. Walau bagaimanapun kita ingin tegaskan, walaupun selengkap mana, sebaik mana pun persiapan kita, tentu ada ujiannya. Tentu ada ujiannya sebab haji ini menuju Allah. Bila kita menuju Allah, artinya tentulah banyak ranjau dan ujiannya. Kerana balasan pada haji ini tidak lain adalah syurga. Jadi syurga tu seperti mana yang ditegaskan oleh Rasulullah, huffat bil makarih, ya, dipagar dengan kesusahan. Jadi kesusahan-kesusahan haji ini memang kita sedia maklum bahawa ada kata-kata haji ni kusut masai dan berdebu kalau dululah ujiannya, ya. Tetapi sekarang walaupun sekarang mungkin tidak diuji fizikal, tetapi tetap ujian soal-soal hati, soal-soal perasaan dan sebagainya. Baik, ingin saya tegaskan bahawa ibadah haji ini satu ibadah yang bukan selalu kita buat. Mungkin ada yang kali pertama, itulah kali yang terakhir. Jadi kita tidak boleh mendedahkan diri kita kepada sikap try and error, cuba jaya. Tak, kita nak kali pertama buat, insya-Allah mudah-mudahan terus berjaya mendapat haji yang mabrur, iaitu haji yang diangkat ke langit. Itu kita harap, ya. Dan kita tahu juga ibadah haji ini mengambil masa yang lama. Tak kurang daripada 30 hari, ya, tak 40 hari kadang di situ. Jadi kalau dah lama tu mungkin di situ, kalau sebelum tu mungkin kita bersemangat, tetapi sebaik saja dah selepas tu kadang-kadang bila kita dah sambil lewa lagi dah. Jadi perlu satu tarbiyah yang berterusan, peringatan yang komitmen kita tu kena berterusan, maksudnya daripada sebelum, semasa dan selepas mengerjakan ibadah haji di sana. Kemudian kita lihat ibadah haji ini ialah kemuncak ibadah.
daripada rukun Islam yang 5 tu, yang kelima tu kemuncak ibadah. Maksudnya dia melibatkan soal semua anggota. Ya, kalau puasa tu mungkin ambil masa 12 jam, tetapi kalau ini ambil masa berhari-hari. Kemudian bukan soal fizikal saja, tetapi soal yang melibatkan penghayatan hati dan sebagainya. Kerana ialah maklumlah bila kita mengerjakan haji ni, kita dalam musafir, dan musafir itu sepotong daripada penderitaan. Jadi dalam musafir ni lah warna sebenar kita akan terkeluar, ya. Datin Mona, terutamanya kalau musafir ni marah kita lah, pentingkan diri dan sebagainya. Jadi bagaimana kita dapat mengawal segala-galanya supaya perjalanan kita itu benar-benar menuju Allah. Maksudnya haji itu bukan hanya kerja kaki, tapi kerja hati. Ya, kerana Allah menilai hati. Ya, jadi subhanallah, sebab itu kita merasakan perlu ada satu kerjasama antara Felda Travel dan kami di Fitrah Perkasa. Kita ada modul pengisian. Ya, pengisian itu berlaku dalam 3 fasa, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Kerana kita yakin dalam Islam apabila kita nak melakukan suatu misi yang besar, perlu ada persiapan. Perlu ada persiapan. Orang kata success love preparation. Kejayaan tu mencintai persiapan. Ya, jadi kita buat persiapan, terutamanya persiapan dalaman. Yang pertama yang melibatkan akal, hati. Ya, akal tu, minda tu kita isi dengan ilmu. Ilmu terbagi pada 3 yang di dalam modul ini. Bukan saja ilmu yang berkaitan dengan manasik haji, rukun, sah, batal. Yang itu penting tu, ya, untuk mendapat haji yang sah. Ya. Jadi itu. Yang kedua, ilmu tentang ibrah, hikmah dan falsafah. Yang ini supaya haji itu dibuat dengan penuh penghayatan, kerana kita bukan saja nak haji yang sah, tetapi haji yang mabrur. Dia berbeza antara solat yang sah dengan solat yang khusyuk. Begitu juga haji. Haji yang mabrur tu berbeza. Jadi kita harap itu. Dan yang ketiga, oleh kerana yang pergi ini pelbagai lapisan masyarakat, ada yang pegawai kerajaan, ahli perniagaan dan sebagainya, tentulah mereka juga menghendaki apa hubung kait profession mereka dengan ibadah haji. Kerana ibadah dalam Islam ni satu yang terangkum. Dia tidak terpisah-pisah. Nilai ritualnya, nilai spiritualnya, nilai sosial dan juga profesionalnya. Jadi kita harap ada pengisian yang ketiga itu, bagaimana kita mengaitkan input-input yang kita bakal berikan supaya kalau dia nanti seorang ibu, seorang ayah, dia ada input tentang parenting contoh. Kalau dia pemimpin, pengurus sebuah organisasi, macam mana dia dapat itqan dalam pelaksanaan tugasnya. Kalau dia anggota tentera dan sebagainya, tengok profession. Jadi kita cuba gaul segala-galanya supaya pengisian itu lebih komprehensif. Jadi insya-Allah kita cuba fokus benda-benda yang bukan yang tersurat saja, tetapi cuba mensuratkan yang tersirat daripada setiap rukun itu, insya-Allah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Itulah pengisian yang padat, yang insyaAllah berkesan bersama, bukan ibadah sahaja semata-mata, ada juga ilmunya di situ, masya-Allah, falsafahnya di situ, dan hikmah dan ibrahnya. InsyaAllah perkasa segalanya di sana, insyaAllah. InsyaAllah, doakanlah, InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan mungkin untuk waktu ini Ustaz, kita akan berehat, tapi sebelum itu kita nak tahulah juga ada yang para pendengar yang belum tahu bagaimana nak menghubungi Felda Travel ini. Baik, bagi siapa yang berminat untuk mengikuti package Haji Felda Travel, boleh dapatkan info lanjut di www.feldatravel.com.my, ya, ataupun WhatsApp di talian 019 279 0022. Sekali lagi 019 279 0022. Bolehlah hubungi, insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini, para pendengar, kita berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKI. Mak dapat panggilan haji tahun ni, tapi mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan mak package Haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah. Servis pun bagus, berbaloi. Betul ke Man? Betul mak. Haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk mak. Alhamdulillah, bagus.
bagus anak-anak mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019 279 0022 atau layari feldatravel.com.my. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM untuk segmen pada petang ini, Felda Travel, dan masih di studio Radio IKIM pada waktu ini. Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Haji Fahrul Muhammad Joy dan juga Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Nasib Zawawi. Dan untuk waktu ini, Ustaz Nasib, kita sebagai seorang yang pengalaman luas menjadi motivator bagi jemaah haji Malaysia. Boleh Ustaz kongsikan pengalaman Ustaz dan kenapa pembimbingan rohani ini perlu dititik beratkan bakal haji ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih DJ Datin Mona. Sama. Sesungguhnya ibadah haji ini sebenarnya adalah kembara rohani sebenarnya. Kembara rohani. Dan haji ini sebenarnya ataupun haji dan umrah adalah perjalanan yang syarat dengan ibadah dan syarat dengan amal soleh. Kenapa saya katakan begitu? Sebab ada orang, bila nama dia naik untuk nak pergi haji, dalam kepalanya, insya-Allah aku nak buat haji, aku nak buat umrah. Dan dalam kepala dia terbayang, ibadah itu hanya waktu dia buat haji saja. Buat umrah saja. Lain daripada itu, seolah-olah tak ada apa ibadah. Ataupun ibadah ditambah lagi dengan setiap waktu sembahyang berjemaah, lepas tu tawaf sunat, itu sahaja ibadah. Saya nak tekankan di sini sebenarnya, sepanjang perjalanan kita itu, ya Allah, berpindahlah dikatakan daripada satu ibadah ke satu ibadah ke satu ibadah, berpindah satu ibadah sunat kepada ibadah amal saleh. Sebagai contohlah kan, kita keluar rumah saja dengan kita membaca doa musafir ibadah sunat. Lepas tu pula kita jumpa kawan-kawan di airport, kita memberi salam ibadah sunat. Kita tengok ada pakcik tua tarik beg dalam keadaan ya Allah berat, kita tolong ibadah sunat. Seperti mana kata Nabi, kan cabang iman antaranya apa, membantu seorang untuk naikkan ke atas kenderaan, itu kan sedekah juga. Kemudian kita tengok pula ada makcik yang herok petok lah tudung dia, dengan kita pun betulkan awning makcik-makcik biar awningnya cantik, ibadah lagi. Kemudian dalam kau terbang, kita tengok ada makcik, ya Allah kesejukan, kita ambil baju kita, selimut kita, ibadah lagi. Jadi maknanya berpindah satu ibadah ke satu ibadah yang lain. Nanti waktu di sana, kita akan lihat macam mana waktu kita duduk. Mula-mula duduk dalam masjid 2 jam rasa selesa. Lepas tu orang duduk sebelah lagi. Akhirnya orang minta ruang. Beri ruang ibadah. Sebab Nabi kata apa? Walinu bi'aidi ikhwanikum. Kan? Lonakkan hatimu dengan sebab tangan-tangan saudaramu. Maknanya bila diminta ruang, itu ibadah. Jadi maknanya Allahu Akbar. Sebagai contoh lagi, kadang-kadang setengah orang kita ni sampai di Mekah, kalau masuk lift, tengok muka orang Melayu, dia tak beri salam. Tengok muka hitam, muka kan. Dia hanya nampak muka orang Melayu, baru dia beri salam. Ya Allah, sedangkan Nabi kata apa? Baligh salam ila man arafta wa ila man lam ta'rif. Sampaikan salam. Dah confirm dah orang dekat Mekah tu orang Islam. Ya. Apa nak bimbang pula kami. Jadi itu satu. Yang kedua, ada segelintir di antara jemaah kita ni, waktu sebelum wukuf, daripada mula sampai tu dia sangat jaga-jaga. Ya, dia jaga kata-kata dia, perhubungan dia dengan isteri dia, tak marah-marah, nak wukuf pun sembunyi-sembunyi, ampun maaf ya. Tapi bila dah lepas wukuf, ya, dah lepas dah manasik haji di Masyair selesai, dah setahun, seolah dah Kaabah tu dah nampak, selamat aku. Waktu tu dia punya sembang pun Masya Allah. Nak pergi sembahyang jemaah pun dah tak mau, tak berminat nak pergi awal dah. Rokok pun dah berani dah tepi jalan dah. Ya. Jadi saya nak beritahu lah, dalam tempoh 1 bulan ataupun 40 hari ni, memang jemaah akan menyerah diri sebenarnya untuk diapa-apakan oleh pembimbing. Jadi sayang sekali andainya tidak ada pembimbing yang memanfaatkan tempoh yang begitu lama untuk pengisian. Kerana itulah insya-Allah kami di Fitrah dengan kerjasama dengan Felda Travel akan membuat pengisian bukan saja cerita tentang hikmah haji. Ini yang cerita tentang hukum makam ini pihak ustaz-ustazah lah. Kami sebagai moderator akan menyentuh soal kehidupan. Kita bercakap soal hati.
cakap soal kekeluargaan. Macam Ustaz Farah kata, apa kaitan haji dengan organisasi dengan kita punya masyarakat. Jadi benda tu kita sentuh semua. Ya, sebab kadang-kadang ampun maaflah. Datin ya. Setengah orang tujuan haji pun dia tak tahu. Baik, contoh 5 rukun Islam. Kalau solat tujuannya apa? Wa aqimus salata li dzikri. Solat untuk ingat Allah. Kalau puasa la'allakum tattaqun, untuk menghasilkan takwa. Kalau sedekah zakat, khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk sucikan hati dan membersihkan jiwa mereka. Zakat. Tapi kalau haji, apa tujuan haji? Orang nampak tujuan haji dan nak melaksanakan perintah. Jadi berbalik kepada menjadi ibadah ritual. Jadi maknanya lepas buat kerja haji, dah selesai lah, tunggu mati je lah. Sedangkan kalau kita lihat, orang soleh-soleh dulu sangat bimbang selepas melakukan ibadah. Contoh, selepas solat, kenapa kita disuruh untuk istighfar 3 kali sunat? Kan? Sebab nak minta ampun dengan Tuhan atas kelalaian di dalam sembahyang. Jadi ada orang lepas haji selesai lah. Wah, dia rasa confirm Tuhan terima punya hidup haji. Sedangkan kita kena bimbang, ya Allah, Allah terima ke tidak? Ya ibadah aku ni. Bukti nak tengok terima tidak, mabrur atau mardud. Mardud ni ditolak, kita kena hindar. Mabrur ni yang penuh dengan kebaikan, tengok balik haji. Berubah tak kita? Itulah antara pengalaman kita, di mana kita perlu membantu untuk membuat pengisian dalam amalan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, dan mungkin Ustaz Fahrul, kita nak dengar pesanan daripada Ustaz. Kita ni taklah pandai sangat, tapi insya-Allah bila kita ada bimbing dan kita tahu tujuan kita di haji, insya-Allah kita tahu tujuan hidup kita, insya-Allah. Perkasa apa yang sedia ada, insya-Allah. Bagaimana Ustaz? Ya. Sebaik-baik bekalan untuk menuju haji telah ditegaskan oleh Allah. Sebab itu fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu sebaik-baik bekalan adalah takwa. Itu sebenarnya yang melibatkan untuk pergi haji sebenarnya, kan? Sebab bagaimanapun persiapan kita, tetapi hatilah yang menjadi raja dalam kerajaan diri kita. Jadi semua pakej latihan yang dibentuk oleh Allah sendiri dan diterjemahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya daripada rukun haji, wukufnya, kemudian sa'inya, melontarnya, itu semua pakej latihan. Yang mana kalau kita jalankan dengan hati kita, insya-Allah akan memberi kesan kepada hati kita. Sebab itu kalau kita lihat nanti di hujung, keberkesanan bermula dengan hati, diproses hati kita dan berakhir dengan hati juga. Jadi sebab itu kita mengharapkan mereka yang nanti terpilih, insya-Allah, kalau rezeki, bukan mereka terpilih, saya ni dan Ustaz Manasik terpilih untuk membimbing mereka. Mudah-mudahan kita buat segalanya dari hati, kerana sesungguhnya Allah tidak melihat yang lahir, tetapi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallahu yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Mudah-mudahan dari hati turun ke hati, insya-Allah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita harapkan. Dan ada yang masih lagi bertanya bagaimana kita nak menghubungi Felda Travel ini, silakan. Baik, alhamdulillah. Ya, kalau ramai yang bertanya, maknanya ramai dah dapat hidayah tu. Dapat petunjuk Tuhan. Amin. Itu berkat doa Nabi Ibrahim sebenarnya, kan? Ya, betul. Sebab Nabi Ibrahim kata waja'al afidatan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati umat-umat kemudian ni tercenderung untuk datang ke rumah ini. Baik, bagi mereka yang berminat untuk ikut pakej Haji Felda Travel ini, boleh dapatkan info lanjut di laman sesawang www.feldatravel.com.my. Ataupun WhatsApp saja di talian 019 279 0022 019 279 0022. InsyaAllah, cubalah, insyaAllah. Kami akan layan, insyaAllah. InsyaAllah, alhamdulillah. Di akhirnya, terima kasih kepada Ustaz Fahrul, Ustaz Nasib atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada para pendengar, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami.
Mak dapat panggilan haji tahun ni. Tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah. Servis pun bagus, berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak, haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019 279 0022 atau layari feldatravel.com.my.